janji kamu semayang, benda sunat. Itu kena faham. Kita hanya berani kata bid'ah pada 20 pada orang Melayu. Kita berani kata 20 pada orang Melayu, bid'ah, hang bid'ah, bid'ah. Pasal orang Melayu tu penampar dia kecil. Tuan-tuan ambil orang ni, tuan-tuan bawa pergi Mekah, pergi Taja buat umrah bulan Ramadan. Mekah buat 20. Satu rakaat, satu muka. Pergi kata dekat tu imam, Syekh, anta bid'ah. Kullu bid'adatun dalalatun. Pasal dia buat 20. Syekh, anta bid'ah. Mana ada Nabi buat? Mana ada Nabi buat 20? Anta bid'ah. Dia sepak kita bisu, tuan-tuan. Tuan Arab sepak, tuan-tuan, rasa-rasa berapa kali ni, tuan-tuan, nak kena urut bagi betul balik urat ni. Tak berani kita. Kita hanya berani sesama kita. Cubalah berlapang dada, buatlah 20, silakan. Dan yang buat 20, tolonglah hormat yang buat 8. Cuba kita tengok 8 menderu balik. Allahu Akbar. Yang 8 semua balik. Apa kira dengan Tuhan? Apa? Tengok aku buat 20, bagus. Pun ditolak juga hang ujuk. Biarlah dia buat 8, dia ada hal. Dia nak balik rumah, malam ni pula cerita Ahmad Albab, biarlah dia nak balik. Apa masalah kita? Cubalah berlapang dada. Buat 20 pun boleh, buat 8 pun boleh, silakan. Nabi Muhammad memang buka puasa dengan kurma dan air. Cuba cari hadis. Lepas Nabi sembahyang maghrib, apa Nabi makan? Kita cuma jumpa hadis Nabi yang makan masa kurma, minum air masa buka puasa. Kemudian Nabi sembahyang maghrib. Soalan saya, lepas sembahyang maghrib Nabi makan apa? Kalau betul nak ikut Nabi, tuan-tuan makan kurma dengan minum air je, lepas tu jangan makan. Sebab Nabi tak makan benda lain dah, tuan-tuan, ketika berbuka. Itulah rezeki Nabi, kurma dan air. Mana ada nasi biryani gam? Ikut betul-betul sunnah Nabi. Kenapa makan nasi lepas maghrib? Lapar. Kata nak ikut Nabi, janganlah makan. Nabi tak makan. Habis mayang, Nabi terus zikir, baca Quran. Nabi tak makan nasi dah. Tak ada dah Nabi makan laksa, mi bandung. Tak ada dah, tuan-tuan. Sate, air kelapa, tak ada dah. Sebab itu dah saya minta pada tuan-tuan, tolonglah faham sunnah betul-betul. Dan tolong faham satu benda yang dipanggil sebagai fiqih aulawiyat dalam kehidupan kita. Ada satu benda yang kita kena jaga, ada satu benda yang kita kena fleksibel, ada satu benda yang kita kena tolerate. Bila semua ni kita gabungkan sekali, barulah kita nampak indahnya Islam. Ni tazkirah kita malam ni. Nama pun tazkirah, bukan boleh panjang-panjang. Sekarang dah pukul apa? Ini pun kadang-kadang ustaz pun tak faham juga. 12 tak habis lagi. Pukul 11 pun tak habis lagi. Ustaz ni apa? Ustaz, tazkirah ni pendek, ustaz. Hari ni tazkirah panjang. Bukan salah saya. Tuan-tuan juga tulis tazkirah perdana. Kalau tuan-tuan tulis tazkirah bersama Ustaz Kazim, betul lah 10.30 saya stop. Tapi tuan-tuan tulis tazkirah perdana, maknanya mesti ada ekstra sikit, perdana, tuan-tuan. Kalau setakat 10.30, buat apa tuan-tuan tulis perdana? Tu kena betulkan balik tu, jangan salahkan saya tak salah, tajuk tu salah, tuan-tuan. Baik, yang ketiga, ketinggian darjat. Orang yang banyak diuji, bila dia berjaya sabar dengan ujian, Allah tinggikan darjatnya. Allah tinggi darjat, tuan-tuan. Manusia ni kalau ditinggikan kita, kadang-kadang manusia tu juga yang menjatuhkan kita. Manusia kalau dia penaik kita, manusia tu juga kadang-kadang akan menjatuhkan kita. Sebab itulah timbulnya gunting dalam lipatan, api dalam sekam, ular dalam semak dan sebagainya. Nak menggambarkan di kalangan kita ini akan ada manusia yang penaik kita, dalam masa yang sama dia penjatuhkan kita. Yang ni yang kita kena jaga betul-betul. Yang menjatuhkan orang agama, kadang-kadang orang agama. Yang menjatuhkan orang politik, bukan orang luar politik, orang dalam politik juga. Yang mencerai-beraikan rumah tangga, kadang-kadang bukan orang luar, keluarga yang menceraikan rumah tangga. Sebab tu dipesan kepada kita, yakin pada Allah, ikhlas kepada Allah, Allah tolong kita. Bila tuan-tuan yakin dengan manusia, manusia tak bantu tuan-tuan. Bukankah tuan-tuan sebut dalam Al-Quran suratul Baqarah,
Dalam awal-awal surah Baqarah tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin. Berapa banyak hari ni orang yang tak yakin. Tadi saya pergi ziarah satu hamba Allah di Ampang Putri tadi petang. Habis kuliah di Kemensah siang tadi. Tengok orang sakit. Saya masuk dalam wad isolasi ni. Sian tuan-tuan, koma. Mak ni titisan air mata ni duk doa lah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Sayangnya mak pada anak. Bukankah Nabi dah sebut pada kita, setiap penyakit ada ubat. Dan ubat yang paling mustajab dalam dunia ni kata Rasulullah, habbatus sauda. Berapa ramai yang yakin dengan kata-kata Nabi? Habbatus sauda itu ubat. Kita hari ni yakin dengan doktor lebih daripada Nabi lagi. Doktor pula yakin dengan kajian sains dia lebih daripada Nabi lagi. Cubalah kita ambil. Tuan-tuan di sini pakar sains. Tuan-tuan di sini ada saintis. Kenapa tak kaji tentang habbatus sauda dan madu lebah? Yang Nabi kata dia adalah ubat kepada segala penyakit. Ada tuan-tuan makan habbatus sauda minggu ni, hari ni, semalam, besok. Ada di rumah tuan-tuan habbatus sauda. Ada yang tanya pula, habbatus sauda tu orang ke apa? Langsung tak pernah dengar tuan-tuan. Macam mana nak timbul iman? Macam mana nak timbul iman? Balik pada asal balik. Sebab tu bila Allah Ta'ala berikan kepada kita satu penyakit, satu wabak, sebenarnya Allah nak test kita. Allah nak naikkan darjat kita. Tuan-tuan di sini miskin, jangan anggap miskin tuan-tuan itu hina. Bukankah Nabi di hari kiamat akan duduk bersama dengan orang miskin? Jangan tuan-tuan kata bila tuan-tuan tu buta, Allah menghenakan tuan-tuan. Tidak. Bukankah orang yang buta itu tidak ada dosa mata? Hari ni saya buka puasa, depan saya, kiri saya, belakang saya, orang pakai skirt yang saya sebutkan tadi. Duk lintah, duk ambil buffet dia tu. Berapa banyak Allah soal mata saya ni. Tapi alangkah buta, alangkah bagusnya tuan-tuan. Pak tu, orang tu pakai skirt pak, panjang sikit pada sependa ya pak. Pak tak nampak. Senang tak tuan-tuan? Senang. Untung nak jadi buta. Tapi janganlah ambil gerpu pula lepas ni. Ini pergi ambil gerpu ni. Pak saya dia marah dekat Ahmad Mahmud. Cerita Dr. Ismadi dengan Kasim Selamat. Tu dia, Dr. Ismadi kata apa? Bukankah aku telah mengembalikan penglihatan kau Kasim Selamat? Aku mengambil isteri kau dan aku kembalikan mata kau. Bukankah itu adil Kasim Selamat? Ya, memang adil Dr. Ismadi. Dia masuk, dia kunci pintu, ambil gerpu pergi tekan. Ini pun bengong juga Kasim Selamat tu, kan combi dah ada. Yang duk kisah dengan Sabariah buat apa, lantak ke Sabariah lah. Nu combi ada nu duk naik kereta api. Ya Allah. Duk kisah Sabariah juga. Sabariah tu dah jadi bini dia, lantak ke dia lah. Kan combi tu datang dengan Mamak Mahyudin tu. Mamak siapa? Nama Mamak Mahyudin Jelani. Toke orkestra tu Mak Nispu tuan-tuan. Kan depa datang naik kereta api tanah Melayu datang. Tapi jenis tak sabar. Allah nak naikkan darjat kamu. Allah nak bagi kepada kamu perempuan yang lebih baik daripada isteri kamu. Nama dia Combi. Asal penuh namanya Kalsumbi. Nama glamour Combi. Tapi manusia ni dia tak mau. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala takdirkan hilang pada tuan-tuan, tuan-tuan kena anggap Allah nak ganti lebih baik daripada itu. Selipar tuan-tuan hilang di masjid, jangan maki, celaka. Itu yang aku malas datang tu. Dia mengajak juga, udah hilang kasut aku. Sabar, orang pinjam. Sabar, niat sedekah je lah. Pergi kedai depan Giant tu ada kedai kasut tuan-tuan, beli. Dengan sebab hilang kasut, rasa kasut baru. Bukankah tu nikmat Allah ganti lebih baik lagi? Motor tuan-tuan hilang. Motor tu tahun 98, udah 11 tahun. Dengan sebab hilang, besok dapat motor Kris baru, Modernas Kris.
Sebab tu orang yang baik, kalau